Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Saidi Aziz. Hari ini kita dalam sebuah lagi episod untuk podcast Berbenang. Dan Alhamdulillah saya hari ini rasa bertuah kami dapat bersama dengan dua orang tetamu jemputan yang saya kira sangat sangat bertuah untuk kita bersama, dapat kita bercerita tentang konflik Gaza dan juga Israel ini yang sehingga hari ini ramai lagi masih memperkatakan. Kalau sebelum ni kita ada seorang tetamu daripada Palestin yang mana memang berasal daripada Gaza yang telah berada di Malaysia sejak berumur 18 tahun. Tetapi hari ini Alhamdulillah kita bersama lagi seorang yang mana keluarganya berasal daripada Palestin tetapi dia kini telah dibesarkan, dilahirkan dan menjadi seorang warga negara Jordan dan sekarang berada di Malaysia. Ini dia Dr. Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Assalamualaikum, terima kasih jumpa saya. Kita ada wakil daripada NGO juga, My Fun Action. Ini dia kita bersama dengan Cik Nabiha yang mana merupakan Sustainability Specialist dan juga Project Coordinator War Zone Countries. Betul. Okey. Sebelum ni kita bercakap tentang bagaimana seseorang yang berasal daripada Gaza dibesarkan di sana dan family dia. Tapi hari ni kita nak minta sudut pandang daripada seorang yang bergelar doktor. Di Malaysia ini dikenali sebagai seorang pensyarah di sebuah universiti awam juga. Dan kita nak juga sudut pandang daripada POV daripada NGO. Mungkin ramai orang dia tertanya bagaimana NGO untuk melakukan proses saluran bantuan tu dilakukan. Hari ni kita bawakan kedua-dua orang inilah. Dan doktor, boleh tak doktor ceritakan yang doktor ni keluarganya berasal daripada Palestin kan? Tapi doktor ini dibesarkan di Jordan dan berwarga negara Jordan. Boleh tak ceritakan bagaimana doktor daripada keluarganya Palestin di Jordan dan kini berada di Malaysia? Saya Abdul Rahman Ibrahim, saya berasal daripada Ar-Ramlah. Ar-Ramlah itu bawah yang dipanggil Palestin 48. Atau kawasan Palestin yang ahlinya terpaksa hijrah atau dihijrahkan daripada tahun 1948. Family pindah ke Jordan dan untuk makluman hijrah kita daripada tanah Ar-Ramlah ada yang berhijrah ke West Bank, ada yang berhijrah ke Gaza, ada yang berhijrah ke Jordan. Apabila kita keluar dan sini saya minta sikit masa untuk terangkan. Orang biasa ni kata, terus you keluar, macam mana you keluar? Saya nak cakap, ini saya dengar daripada nenek saya sendiri yang meninggal umur 97. Dan dia cerita semua, masa kita keluar daripada Palestin, dia umur dia 20-an. Bukan budak kecil. Dia cerita, orang kata kepada kita 1 minggu kita akan pulang balik. Nenek kata sehalai baju ambil sahaja. Lepas tu kunci ada sampai hari ni dekat rumah kita. Jadi dia orang kata 1 minggu nanti tentera Arab akan masuk Palestin, halau orang Zionis, kita balik semula. Jadi kita keluar dengan janji seminggu. Doktor, janji itu diberikan oleh siapa doktor? Daripada Jami'ah Ad-Dawla Arabiyah. Orang kata kepada kita, Arabic Council kata kepada kita, 1 minggu tentera Mesir, Iraq, Syria semua nak masuk, halau orang Yahudi, kita balik semula. Seminggu yang hari tu sampai hari ni tak sampai. Jadi bila kita keluar daripada Palestin, kita duduk dekat satu kawasan namanya Al-Karamah. Sempadan Jordan dengan Palestin. Maksudnya dari Al-Karamah ke Palestin jalan kaki je. Lepas tu bila kita nampak dah lama orang tak menunaikan janji dia, so orang kita mula lawan dengan orang Yahudi. Jadi bila mula lawan orang Yahudi dengan Amerika dengan kerjasama minta maaf negara Arab, so minta ini orang Palestin kena pindah lebih dalam. Jadi kita pindah lebih dalam, so di kawasan yang family saya masih lagi duduk sekarang ni, itu Mukhayyam Al-Baqa'ah. Itu Al-Baqa'ah nama satu kawasan di Al-Quds. So kita bagi nama Al-Baqa'ah di Jordan. Ni kita duduk dalam. Nak cakap sejujurnya orang Palestin ada yang pergi Libya, ada yang pergi Mesir, ada yang pergi Syria, Lebanon, Jordan. Tapi keadaan yang paling kata okey, keadaan Jordan.
Kenapa? Mereka bagi kita warga negara Jordan tapi masih lagi panggil kita orang Palestin. Kenapa? Sebab mereka bagi kita pasport yang memudahkan gerakan kita. Dalam waktu yang sama tidak bagi kita lupa tempat asal kita. Di sini juga saya nak highlight, orang kata kenapa warga negara, kenapa pasport? Kita kena faham satu perkara. Orang Palestin yang dalam ada tanggungjawab dia. Orang Palestin yang di luar ada tanggungjawab dia. Buktinya saya ada hari ini. Kita orang ada tanggungjawab kita sampaikan suara orang yang tak boleh sampaikan suara. Kita jadi suara mereka. Kita yang sampaikan. Jadi kita duduk Jordan. Masih lagi kita terima cerita daripada mak, ayah, nenek. Hari ni tanggungjawab kita sampaikan untuk anak kita. Sebab nak cakap, ada dekat Arab kata, al-audatu haqqun kasyams. Maksudnya, kembali ke Palestin adalah benar seperti mana matahari adalah benar. Satu hari akan balik. Kalau Abdul Rahman tak balik, anak-anak Abdul Rahman bersedia untuk balik. Macam mana? Kita kena mendidik dia. Kamu ada tanah sebelah sana dan kamu ada musuh. Dia tunjuk dia orang cute, dia orang baik. Tapi hati-hati jangan tertipu. Saya mungkin ini menarik untuk kita dengarkan macam mana sebenarnya perjanjian tu. Sebab saya tak tahu, mungkin saya tidak sampai informasi tu. Saya tak tahu pun perkara ni sebenarnya mereka dijanjikan untuk pulang dalam masa seminggu kan. 1 minggu. Dan akhirnya dah 75 tahun dan tidak juga pulang-pulang ke tanah air semula kan. Okey, bagaimana pula dengan doktor? Doktor pada tahun berapa doktor datang ke Malaysia? Dan apa puncanya doktor datang ke Malaysia pada ketika itu? Saya actually datang ke Malaysia tahun 2005 sebagai guru bahasa Arab. Boleh kata kontrak dengan kerajaan negeri Terengganu. Itu orang nampak macam saya lari ke Gano kita. Gano kita. Lorak yang belah sana. Jadi saya datang 2005 sebagai guru bahasa Arab. Dapat untuk buat kerja untuk sambung belajar. Saya dekat Terengganu juga, alhamdulillah. Beberapa kali dapat anugerah berkhidmat cemerlang, beberapa kali dapat guru cemerlang, dah dapat master, dapat PhD. So boleh kata Abdul Rahman berhutang budi untuk Malaysia. Okey, maknanya di sini juga sekarang doktor telah menjadi seorang pensyarah. Yes, di USIM. Okey, itu sedikit orang kata introduction pasal Dr. Abdul Rahman, dan kita bersama dengan Cik Nabiha yang merupakan tadi kita katakan Sustainability Specialist and Project Coordinator Warzone Countries daripada My Fund Action. Kita tahu My Fund Action adalah NGO, tetapi boleh ceritakan sedikit tak orang kata tujuan asalnya penubuhan NGO ini dan bagaimana inisiatif yang dijalankan untuk konflik yang berlaku sekarang di Gaza? Yang pertamanya, My Fund Action, kita fokus kepada youth development. Kisah asalnya sebelum penubuhan, awalnya tu dia adalah satu kumpulan belia yang aktif memberi motivasi di sekolah-sekolah. Sekolah, military, university. Itu kemudiannya kita tubuhkan Yayasan Kebajikan Muslim Malaysia. Jadi My Fund Action kita fokus kepada pembangunan belia yang mana kita cuba mencuburi pelbagai sektor dari segi economic empowerment, kemudiannya food security, and then health accessibility dan juga uplifting education. Dan apa inisiatif My Fund Action untuk konflik Gaza yang sedang berlaku sekarang ni? Okey, kalau untuk konflik Gaza, daripada awal lagi sebenarnya sebelum penubuhan tahun 2010, kami ni setiap bulan ada autodidak untuk Palestin. 3%. Daripada 3% untuk siapa yang dapat scholarship, memang kita dah allocate 3% untuk Palestin. Siapa yang dapat gaji, 3% untuk Palestin. Daripada awal sampailah sekarang kita praktiskan among our volunteers. Okay, itu the small initiative by small initiative daripada awal. Kemudiannya apa yang kita buat sekarang, kita bantu dari segi makanan, dari segi perubatan. Kita dah salurkan lebih kurang lebih 500,000 kepada bantuan ke Gaza. Kalau macam baru-baru ni bersama 50 NGO dalam Ops Ihsan, kita bersama-sama hantar lebih kurang 10,000 pack makanan ready to eat. Dan sebenarnya ready to eat tu adalah inovasi tim research ni tadi. Boleh bertahan. Itu daging korban. Julai 2023
Tapi boleh bertahan 2 tahun sampai 2025. Oh, ini adalah produk yang dihantarkan kepada Palestin. Ya, ke Gaza. ke Dan Gaza. dah sampai pun. Alhamdulillah. Memang Tapi kita mungkin kita nak tanya bagaimana proses penghantaran bantuan tu kan. Itu kita akan tanya sekejap lagi sebab. Tapi berbalik kepada doktor tadi, doktor bercerita pasal keluarga doktor tadi. Macam mana doktor kalau doktor dibesarkan di Jordan, berwarga negara Jordan kan. Bila kalau berbual dengan ibu ke apa, ada tak sebarang kata-kata yang diberikan ibu, dan nak tanya juga saudara mara yang berada di kawasan Palestin ni, bagaimana keadaan mereka sekarang, doktor? Okey, sekarang ni nak cakap secara keluarga saya sendiri dan nak cakap Jordan secara umum. Sekarang ni kita kena faham hubungan Jordan dan Palestin adalah terlalu kokoh, terlalu kuat. Kenapa? Sebab asalnya lebih kurang macam satu negara. Even saya sempat dengan orang tua-tua kita yang cerita, dia contohnya petang dia pergi jalan-jalan ke Palestin, lepas tu balik ke Jordan. Malam balik ke Jordan. Maksudnya dalam hubungan yang sama. Tapi macam yang kita sendiri, macam family kita yang separuh ada di Jordan, separuh ada di Palestin, setiap satu saat kita tunggu apa berita. Sebab nak cakap, Gaza memang orang Yahudi tengah serang Gaza. Tapi dalam waktu yang sama mujahidin kita tengah serang Israel juga. Jadi nak cakap kita sahaja terima tambat, tak juga. Kita juga orang yang tambah kita tambah balik. Bila family kita cakap, bila mak dulu saya rapat dengan nenek dia cerita, kita orang macam rasa aku pernah jalan-jalan kawasan ni. Ya, sebab dia cerita daripada benda kecil-kecil. Dia cerita, kita rasa memang pernah sampai kawasan tu. Kita keluar daripada negara kita Palestin, dalam waktu yang sama negara Palestin masuk dalam kita. Itu orang kata kita keluar daripada negara yang kita hidup dalam ni ke arah negara yang hidup dalam kita. Saya nak tanya doktor kan, mungkin tadi saya lupa nak tanya. Doktor pernah sampai ke Gaza? Tak boleh. Tak, yang macam kita, orang yang 48, tidak dibenarkan masuk. Kalau contoh waris saya dalam nak keluar, sangat akan memudahkan urusan dia. Tapi yang luar nak masuk, susah. Sekarang, itu saya selalu mungkin dah jadi macam hashtag untuk saya. Kalau saya boleh pergi, saya tak akan habis seri ni. Saya balik terus. Tapi kalau saya nampak dekat Instagram, dekat social media, kat internet, dia tunjuk susu galur macam ada piramid tu. Dia katanya kalau daripada 48 nak turun ke West Bank, mudah sedikit. Dan kalau nak hantar ke Gaza tu, prosedur lagi mudah. Maknanya dia orang nak tolak semua ke sana. Ada benda tu betul ke doktor? Ke atau macam mana prosedurnya? Ini yes, dia ni kita kena tahu satu perkara. Dekat Palestin 48, which is sekarang bawah kawalan orang Zionis, sekarang ni Arab semakin lebih daripada orang Zionis. Ini satu perkara kita kena faham kenapa orang Yahudi itu risau. Ini memang bukti yang mereka sendiri tak boleh nafi. Arab semakin ramai daripada mereka. Satu. Kedua, Arab di kawasan sana, tanah mereka, tanah kita. Tapi orang yang datang, ini nak cakap orang Zionis, yang datang ke tanah Palestin, dia datang dengan janji Zionis dapat 3 perkara. Dapat rumah, dapat kerja, hidup mewah, dapat warga negara. Warga negara, 3 benda. Jadi sekarang ni, dia orang rumah dah dapat percuma, even antara rumah-rumah yang kita punya. Ada waris kita dekat Ar-Ramlah kata, antara rumah kita ada orang yang duduk, orang Yahudi ambil, dan ada yang masih lagi tutup. Rumah yang dulu yang sebelum 48 ada lagi, dan gran masih lagi ada dengan kita. Nanti boleh saya share cerita pasal ni. Gran rumah ada sampai hari ni dengan kita, dengan Cok Wali Syam daripada wilayah Uthmaniyah, daripada Cok Sultan Abdul Hamid. Ada, dan ada proksi datang jumpa kita dekat Jordan. Masa tu saya darjah 3, tak silap saya. Ni 92-93, tahun 1993. Orang datang jumpa nenek, nak beli 1 gran 1,5 juta USD. Nak beli. Kenapa? Mereka tak ada masalah dengan duit.
Masalah mereka dengan kepercayaan. Jadi mereka dikenal sebagai pencuri negara orang. Jadi kalau na'udzubillah Abdul Rahman bagi mereka grant, mereka 10 juta boleh bayar. Kenapa? Sebab dia nak membuktikan aku beli, aku tak curi. Itu isu mereka. That's why mereka nak halau. Dan alhamdulillah orang kita dekat Palestin dalam, orang faham isu ni. Kita tengok ada orang, contohnya orang nak renovate rumah dia. Kena bayar mahal-mahal, kena buat lesen ni. Akhirnya tidak lulus. Dia nak rumah ni jatuh, rumah ni rontok, rumah ni buruk. Dia fikir kalau rumah kita hancur di Al-Quds, kita akan pergi cari mana-mana tempat. Sebab ini mentaliti dia. Dia orang yang datang daripada Poland, yang datang daripada Ireland, yang datang daripada Rusia, yang datang daripada Amerika, daripada UK. Mereka datang Palestin kenapa? Pasport, kerja, rumah. Ini matlamat dia hidup. Tapi kita orang matlamat kita hidup untuk hidupkan negara kita. Sekarang ni, bayangkan macam mana. Gaza sekarang ni. Internet tak ada, api tak ada, air tak ada, rumah tak ada, keluarga tak ada. Tapi orang tak nak keluar. Orang tak nak lari. Tak nak tinggalkan tanah. Kenapa? Sebab jiwa kita adalah negara kita. Ini konsep, kalau aku duduk setahun nak ajak orang Zionis benda ni, dia takkan faham. Sebab ini daripada jiwa. Ini senang cerita nak kata, ini dengan susu ibu. Kita dapat susu dalam susu ni, ada ini negara awak. Kena jaga. Ini tanah air ini. Bukan benda kecil. Konsep ni orang tidak faham. Kenapa? Sebab mereka, macam selalu saya kata, rakyat pinjaman. Memang boleh saya katakan sejujurnya jauh lah dengan kita kat Malaysia ni kan. Bagaimana semangat juang. Dan juga ramai yang tanya, kenapa tak nak keluar? Mungkin orang yang tidak faham dengan orang kata pendirian rakyat Palestin dan Gaza, terutamanya orang-orang yang bukan beragama Islam, kenapa tak nak keluar? Kenapa tak nak pergi? Sedangkan itu tanah mereka. Betul tak doktor? Kenapa aku kena keluar dari tanah aku ni? Mungkin semangat tu yang saya sangat kagum dengan orang-orang Palestin lah. Kita nak berbalik kepada Cik Nabihah tadi kan, cakap pasal bantuan. Ramai, minta maaf ada saya katakan juga, mungkin ada yang tidak, kadang-kadang tak berapa yakin dengan NGO. Duit aku ni sampai ke sana? Bantuan aku ni sampai ke Gaza, Palestin ni? Mungkin Cik Nabihah boleh ceritakan sedikit bagaimana bantuan daripada produk makanan dan juga macam tadi medical punya orang kata barang-barang dan sebagainya, macam mana proses itu? Untuk keperluan yang diperlukan di dalam Gaza kan, daripada awal 7 Oktober tu, apa yang berlaku adalah pada awal minggu pertama kita boleh lagi hantar transaction duit macam biasa dan lain-lain kan. Memang ada, kalau sebelum ni kita hantar bantuan, ada juga yang hantar by cash. Kalau kami bekerjasama dengan rakan kerjasama kami, base-nya di Turki, di Istanbul, dan ada juga yang daripada Turki direct terus hantar ke Gaza. Okey, kalau ikutkan awal rakan kerjasama di sana, bila mana kita buat transaction duit ke organisasi, tentulah kita terus nak implement. Jadi kebiasaannya kita bukan kerjasama dengan satu rakan kerjasama je. 3, 4, 5, kadang memang sampai 7 rakan kerjasama sana. Sebab setiap NGO di sana ada different capacity. Jadi di situlah kita melihat mereka boleh implement ke tak. Kalau mereka boleh implement, then we start the process lah, daripada transaction duit sampailah distribution. Dan mereka ada supply, maksudnya penyimpanan stok sendiri. Sebab dah biasa berperang sejak 1948, perkara ni membuatkan cara preparation mereka lebih awal lagi. Jadi sebab itulah orang akan tanya, ini dapur kat mana? Ini masak kat mana? Jadi tentulah mereka ni macam tadi dah kita tahu survive. They are survive. Macam sekarang kat Malaysia pun kalau ada musim banjir, kita dah faham apa kita perlu sediakan kan. Satu lagi berkenaan dengan saya diberitahu bahawa My Fund Action juga ada satu usaha untuk menubuhkan hospital di kawasan Gaza. Di Gaza dan juga di West Bank. Di West Bank. Boleh ceritakan sedikit tak? Okey. Kalau di West Bank, medical center yang kita nak bina ni, kita tahu di West Bank, dia terlalu banyak checkpoint. Katakanlah kita daripada KL nak ke Selangor, mungkin ada 100 lagi checkpoint nak kena lalu. Itu pun kalau dia bagi lepaslah jalan, masuklah Selangor. Okey, itu nak masuk. Nak masuk pas saja. lain. Betul. Kalau kereta kat KL, boleh pakai di KL je.
nak masuk Selangor kena pakai kereta lain. Oh. Pas yang berbeza kenderaan. Jadi kalau hospital tu 30 km, kalau ikut logik 40 minit dah sampai. Tapi 3 jam, 5 jam, 6 jam pun belum tentu sampai. Sebab Terpulang kepada banyak checkpoint yang perlu dilaluinya tu. Betul. Dan malah jalan mereka tu off-road. Jadi sebab itulah kita mendapat proposal untuk laksanakan membina medical center di West Bank. Sebab ada isu waktu ketika itu Osman Al-Hadalin ketika itu dirempuh kereta kebal Israel dan syahid sebab terlalu banyak bleeding, tak sempat nak sampai ke hospital. Itu yang kemudiannya kita usulkan untuk bina medical center di sana. Ada 20,000 warga Palestin di situ di Al-Khair, dan kemudiannya untuk kita santuni 7 buah kampung di sekitar situ. Sebab mereka nak merentasi daerah sangat susah. Jadi lebih baiknya di setiap daerah tu disediakan medical center untuk memudahkan mereka mendapat akses kesihatan dengan lebih cepat. Itu di kawasan West Bank. Betul. Di Gaza pula bagaimana? Kalau di Gaza sekarang, kita sasarkan sebab hospital yang ada yang betul-betul beroperasi secara, maksudnya kita boleh kata minimum 200 katil. Ada 6 buah hospital. Jadi hospital ni perlu ada sokongan, support system. Jadi support system dalam healthcare system adalah membina medical center. Jadi mana-mana yang light injured ataupun tak berapa nak serius sangat, pergi ke medical center. Malah sebenarnya kalau kenapa kita nak bina medical center berdekatan hospital ni, untuk kemudiannya medical center ni boleh jadi pusat perlindungan ke depan pula. Bukan hanya hospital. Kat situ yang kita cuba nak provide, it's not just to provide healthcare, tapi at the same time kalau ada keperluan berlaku lagi, ada food bank kat situ, kita dah prepare. Dah menjadi pusat di situlah sebagai betul. pusat bantuan. Itu yang berlaku. Saya nak bertanyakan apa lagi projek yang sedang diusahakan oleh MyFund Asia ataupun yang bukan sahaja berkaitan dengan medical center atau sebagainya. Mungkin apa projek lain yang tengah diusahakan oleh MyFund Asia sekarang di Gaza, ada tak? Okay, kalau sekarang yang kita nak bagi adalah psychological support to the kids. Sebab kawasan perlindungan di sekolah, di hospital, kanak-kanak yang ada di sana berada dalam keadaan sangat trauma. Jadi antara benda yang kita akan support adalah secara psikologi. Itu yang kita akan buat aktiviti, kita akan bagi gift, toys, dan sebenarnya kita prepare untuk winter sebenarnya. Ada satu video tu doktor kan, ada kanak-kanak tu menggigil, dia trauma. Saya tak tahu termnya tu apa, tapi dia tengah sedang menggigil sebab baru sahaja terlibat dengan serangan. Kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita kat sini nampak selesa. Alhamdulillah dapat duduk dengan baik kan. Tapi bila kita melihat video-video begini, ada rasanya kadang-kadang rasa macam, apa yang aku boleh lakukan selain sumbangan kan? Kalau doktor sendirilah, mungkin doktor boleh beri pendapat doktor lah. Selain sumbangan dari segi kewangan, untuk rakyat-rakyat di Gaza kan, doa dan sebagainya. Apa sebenarnya yang kita sebagai Muslim kat Malaysia ni kita boleh lakukan, yang mana membantu rakyat Gaza di Palestin juga, yang kita mungkin tak sedar apa yang kita boleh lakukan, doktor, selain Isu Palestin bukan isu saudara kita, tak. Bukan isu orang yang kita kesian. Bukan isu jiran kita, saudara Islam, tak. Isu Palestin adalah isu kita. Jadi, bila you support orang Palestin di sana, kamu support orang berjuang untuk isu kamu sendiri. Sebagai orang Islam atau orang Kristian. Kenapa? Sebab berdasar perjanjian Sayyidina Umar, saya dan awak dan Nabi dan semua kawan-kawan adalah pemilik tanah Palestin. Jadi, ada orang jaga tanah awak di sana, kamu perlu sokong dia. Ini satu perkara penting kita kena faham. Ini nombor 1. Nombor 2, dalam perang kesedaran, kita kena cakap dengan orang. Semaya haja, cantik. Doa, bagus. Baca Yasin, terbaik. Tapi tak cukup. Kita, kalau zaman dulu, pedang adalah senjata. Pisau adalah senjata. Anak panah senjata. Kemudian pistu jadi senjata. Seterusnya pazuka jadi senjata. Hari ini kita ada senjata hashtag. Kita ada senjata social media. Kita ada senjata gambar. Kalau kita tengok bermulaan perang, ada satu TV channel yang antarabangsa yang lama punya, kita tengok macam mana dia buat lakonan. Dia buat shooting orang Hamas
serang dia. Padahal ini tak benar. Zaman sekarang ni, senjata paling utama adalah media. Sekarang ni, kalau kita tengok naratif, kita orang. Naratif Al-Qasas, Abu Ubaidah keluar cakap 3 minit dan tunjuk video 20 minit atau kadang-kadang setengah jam. Tapi ini orang Yahudi, dia keluar cakap. Tanpa sebarang bukti. Apa bukti awak? Tak ada. So sekarang ni, kita kena ingat, zaman sekarang ni zaman media. Kata, aku boleh buat apa ni? Orang sana berjihad, saya saja cakap muluk. Yes. Kalau orang di sana cakap muluk, tidak diterima daripada dia. Kawasan sini, di Malaysia, kita nak sampaikan naratif yang benar. Kita nak sampaikan suara mereka. Ini penting kita ingat. Mereka nak duit, mereka nak ubat, mereka nak pakaian, mereka nak kita sekarang ke arah musim sejuk. Maksudnya, orang sangat kritikal. So, apa yang kamu hantar kepada dia, sangat berterima kasih dengan dalam kurungan tak cukup. Kita nak satu dunia sedar. Isu Palestin, isu yang amat adil di dunia. Berapa lama orang cakap kepada kita pasal hak asasi manusia, pasal hak asasi wanita, hak asasi kanak-kanak. Yang di Gaza ni, yang dibunuh ni, kucing ke? Anjing ke? Ini manusia ni. Ini kanak-kanak yang kamu berapa tahun cakap pasal hak asasi kanak-kanak. Tak apalah. Demo nak cakap pasal hak asasi haiwan, saya terima juga. Sekarang ni, lepas minyak habis di Palestin sekarang ni, orang guna kereta keldai, kereta kuda. Orang Yahudi bunuh kuda. Betul. Sampai level ni. Jadi, nak cakap macam orang dah bersatu untuk lawan kita, kami umat Islam kena bersatu untuk sokong orang bukan saudara kita, orang yang perjuang mewakili kita. Ni orang yang dekat Palestin ni wakil kita. Kalau mereka tewas, habis. Ini saya cakap dan semua orang cakap. Kalau ini orang, bukan Hamas sahaja, kita kena juga insaf. Ada Hamas, ada yang lain. Hamas ada, Al-Jihad ada rakyat biasa. Tidak bawa mana-mana. Tapi dia juga berjihad. Jadi nak cakap, ini kumpulan. Kalau mereka tewas, habis. Timur Tengah ini jadi untuk kawasan orang Yahudi. Akan jadi untuk kawasan orang Zionis. Jadi, kita nak cerita kepada anak kita. Kita nak cerita untuk cucu kita. Ini orang Melayu kena kata kepada anak dia, kamu ada tanah di Palestin. Kamu ada Masjid Aqsa di Palestin. Kamu ada kiblah pertama. Kita 17 bulan semaya menghadap Masjidul Aqsa. Jadi ini bukan benda kecil. Kita nak cerita kepada dia, cerita benar. Sebab satu dunia sekarang ni usaha untuk mensesatkan generasi kita. Kita kena usaha juga. Ini saya kata semua barang-barangan yang kita hantar, bagus. Duit yang kita hantar, cantik. Tapi otak kita kena layan. Pemikiran kita kena layan. Saya selalu kata, orang tanya, mana tempat selamat di Gaza? Saya kata, tempat paling selamat di Gaza, tempat pemikiran kita je. Semua tempat dah hancur. Tapi pemikiran kita masih lagi kekal. Ini kita kena mewarisi untuk anak-anak kita. Orang nak meracuni otak anak-anak kita, kita kena memelihara anak kita daripada racungan yang mereka sedang buat sekarang. Sejak konflik ini, maksud saya yang baru-baru ini, start 7 Oktober sehingga hari ini, orang dah mula kurang bercakap. Mungkin bukan nak, maksud saya orang dah mula kurang berkongsi mengenai informasi update terkini di sana. Mungkin orang dah start mula rasa macam bila nak habis benda ni kan. Tapi itulah macam Dr. kata tadi, setiap orang ada dia punya tanggungjawab sendiri. Macam di Palestin, rakyat Palestin adalah tanggungjawabnya menjaga tanah tersebut. Macam Dr. kata tadi, rakyat Palestin yang berasal Palestin berada di Jordan pun ada tanggungjawabnya. Begitu juga kita semua kat luar ni ada tanggungjawab kita sendiri. Dan tadi kita bercakap pasal mengenai sokongan psikologi untuk kanak-kanak. Saya sangat berterima kasih dengan My Foundation atas sokongan moral dari segi psikologi tu. Boleh tak Cik Nabila ceritakan sedikit apa dia punya
orang kata program ataupun bantuan yang disalurkan kepada mereka ni, caranya bagaimana? Mungkin tak ramai yang tahu kat luar sana. Program yang kita laksanakan bersama kanak-kanak di dalam Gaza ketika ini adalah yang pertamanya kita akan buat aktiviti bersama mereka. Bermain, kemudiannya kita bagi hadiah, kemudiannya kita buat interaksi dengan mereka. Kita bagi hadiah tu untuk preparation winter juga. Dari segi begitu supaya mereka ni boleh lupa sekejap tentang apa yang berlaku untuk mereka. Dan selain pada tu ada juga program anak yatim. Kami buat laksanakan support parents angkat, support anak yatim di sana. Dari segi pendidikan, dari segi persediaan sekarang by fasa lah, ikut musim. Ada hadiah untuk hari raya nanti. Parents angkat tu bermaksudnya parents yang berada di sana ataupun di luar daripada di luar Palestin. lah. Okay. Itu yang last 2 weeks pelbagai negara sebenarnya menghubungi kita. Dan kebanyakannya doktor dia minta kalau boleh anak tu berada di negara mereka. Tentulah saya explain juga banyak kali tentang sebab itu sebenarnya yang mereka tidak mahu lakukan. Tidak mahu sebab mereka bawa keluar anak mereka betul, kan. Betul. Sebab tak mungkin mereka ni akan keluar daripada Gaza. Tak boleh. Sebab itu perjuangan mereka di negara itu. Dan itu dah dididik oleh ibu bapanya. Sebab tentulah kalau hantar keluar, pendidikan ibu bapa angkatnya berbeza. Sangat berbeza. Tarbiyah kualitinya berbeza dengan ibu bapanya di Palestin. Sebab nanti dah berpecah dia punya perjuangan tu. Sebab memang saya tahu ada je antara kawan-kawan saya juga doktor, macam kalaulah aku dapat ambil anak angkat daripada sana bawa ke sini. Tapi kita pun kena faham kenapa kita tidak boleh buat begitu. Mereka di sana dilahirkan dan dibesarkan untuk jaga tanah tu. Kalau kita bawa dia mereka keluar, siapa nak jaga tanah tu? Betul itu yang tak? Yahudi nak. Itu yang saya bila berbual macam kita kena faham konsep tu sebenarnya. Secara logik memang kita nak baik macam ni, tapi aturan Allah mereka perlu ada di sana menjaga tanah mereka. Sebab kalau mereka keluar sangat lebih memudahkan Yahudi untuk menguasai tanah di Palestin. Rejim Zionis yang sedang menyerang daripada 75 tahun lepas. Kalau last year kita dah support 223 orang anak yatim, 113 di Gaza, 110 di West Bank. Kali ni kita naikkan lagi untuk support 1,800 anak yatim. Ada tak bapa keluarga angkat, ibu bapa angkat ni dari bukan yang beragama Islam? Ada. Yang kontak saya tu ramai. US, UK, India. Dari Malaysia sendiri ada? Dari Malaysia dan negara Asia lagilah ramai. Alhamdulillah. Itulah bila kita bercakap pasal isu ni, ramai orang bercakap pasal mengenai isu agama semata-mata, isu politik. Sebenarnya lebih daripada itu. Untuk kita orang Muslim, kita faham kenapa kita pertahankan Gaza. Tapi untuk mereka yang non-Muslim ni, kita kena educate juga. Kenapa mereka perlu bersama-sama mempertahankan mereka daripada Gaza ni. Tapi pendapat doktor mengenai negara-negara Arab ni doktor. Sebab kalau kita lihat, Israel, orang Yahudi, di sekelilingnya adalah orang-orang Arab. Yang mana satu bangsa bersama orang Palestin. Cuma negaranya berbeza. Negara-negara Arab ni berada di sekeliling, tetapi macam mana? Hanya melihat saja. Sampai dah berbelas ribu ni mati ni. Dan pendapat doktor sendiri, bagaimana orang negara-negara Arab ni di sekeliling Gaza dan Palestin, doktor? Nak cakap dalam aktiviti-aktiviti selama 40 hari kita Solidarity Palestin, boleh kata soalan yang terlalu banyak orang tanya soalan ni. Sebab ini memang luar logik, luar biasa. Mereka satu bangsa, satu agama, satu bahasa, satu budaya, boleh kata satu negara. Sebab dulu Jordan, Palestin, Syria, Lebanon, kawasan Asyam. Atau kalau ikut wilayah Osmaniyah, wilayah tu Syam. Jadi sekarang ni, apa yang berlaku? Yang berlaku senang cerita. Rakyat adalah sokong 100% dengan isu Palestin. Dan seperti mana rakyat Malaysia ada cara untuk sampaikan secara halal dan secara haram, sebab ada dekat border Rafah secara biasa tutup, tapi ada sikit yang masuk, ada cara. Jadi nak cakap rakyat memang bantu. Kalau kita tengok daripada bermulaan perang sejak nak cakap 1921, belum 48, 21, rakyat ini Jordan dan Syria terutamanya, kalau tengok ni sekarang kita kata Al-Qassam.
Al-Qassam siapa dia? Orang Syria. Asal ini Izzuddin Al-Qassam, orang Syria datang untuk lawan Britain. Belum lagi Yahudi. Dia lawan Britain, kemudian Yahudi. Dia asal Syria dan dia mati syahid di Ya'bad di Jenin. Okey. Lagipun kalau ingat juga Hasanul Banna, Ikhwan Muslimin, semua juga dari Mesir ke Palestin. Di Jordan sekarang ni, even tentera Jordan ada satu tanah kubur di Baitul Maqdis. Ada panggil Maqabir Al-Jaish Al-Arabi. Maqabir ni tanah kubur tentera Jordan. So, rakyat okey. So, masalah kat mana? Masalah dekat kepala. Jadi, bila kita tengok 70-an, Anwar Sadat di Mesir buat perjanjian atau boleh kata peace agreement dengan Yahudi. Dan dia pergi dekat Knesset mereka, dekat parlimen mereka. Betul. Tapi adakah rakyat Mesir ikut dia? Tidak. Buktinya, kita tengok terowong-terowong yang orang Mesir buat dekat Gaza. Dia masukkan barang-barangan. Ada orang kata, betul, tapi rakyat Mesir meniaga. Bukan buat lillahi ta'ala. Betul, meniaga. Siapa kata orang Gaza masalah dia duit? Dia dah ada duit, tapi tak ada barangan nak beli. Aku tengok sahabat saya di sana, even masa kita dekat Putrajaya, dia jiran kita. Sekarang ni dia dekat Gaza, dia pengurusi satu NGO di sana. Dia kata, kita ada duit nak beli roti, gandum, apa-apa untuk rakyat, tak ada dalam kedai. Jadi nak kata orang Mesir ini pandangan sangat kreatif buat terowong. Dan tahun 2014 perang Al-Furqan 2014, orang Mesir masuk 100 ekor lembu dalam terowong ini untuk bagi orang Gaza menyambut Hari Raya Korban. Jadi bila orang nak cakap berapa ribu harganya, ini benda paling kecil ni. Kita daripada 1994 di Jordan ada agreement, peace agreement Jordan dengan Israel. Tapi adakah rakyat ikut? Rakyat tak ikut. Sampai hari ini, kita orang dekat Jordan kata negara yang dinamakan Israel. Kita tak ngaku ada negara nama dia Israel. Sekarang ni baru 11 hari bulan 11 ada mesyuarat agung semua negara Arab termasuk negara Islam, dan kita tengok ni Perdana Menteri Malaysia hadir. Saya tengok contoh ni Abdul Fattah Sisi kata kita condemn Israel, kita tolak tutup border Rafah. Anak saya kata betul, anak saya tingkatan 2. Dia kata siapa yang tutup border Rafah? Saya kata Abdul Fattah Sisi. Dia kata, tapi Abdul Fattah Sisi kata kita condemn, kita tolak, kena buka. Saya tak tahu nak jawab anak saya apa. Sungguh. Ni sekarang ni yang kata nak bantu orang Palestin, contohnya Bashar Assad. Bashar Assad kata kita kena sokong orang Palestin. Hati-hati bah. Tolong rakyat awak dulu. Ya, betul. Stop bunuh rakyat awak dulu. Ya, betul. Ini yang schizophrenia ni kita tak faham. Sekarang ni demo betul. Awak betul nak tolong orang Palestin, sempadan awak buka. Beratus-ratus lori tunggu dekat Rafah, tunggu arahan Abdul Fattah Sisi. So bukalah. Jadi nak cakap orang pemimpin ini, otak saya tak faham kenapa mereka buat macam tu. Dan mereka cakap kanan, buat kiri. Rakyat Jordan, rakyat Syria, rakyat Lebanon, rakyat semua sokong. Tapi pemimpin, saya tak berani nak jadi wakil kepada mereka. Saya berani wakil rakyat. Rakyat semua sokong. Doktor sendiri yang berasal dari sana, tanah Arab pun mungkin tak faham, apatah lagi kita orang yang berada di sini melihat
negara-negara Arab ni, kami semua macam tidak faham pendirian yang sebenar kan doktor. Mungkin susah sedikit, benda yang sensitif lah nak berkata tentang ini kan. Tapi doktor, saya nak faham dari segi pandangan doktor juga tentang Hamas. Okay, ada saya yang tahu ada orang yang pro-Palestin yang memang bersolidariti, orang kata stand for Palestine, tetapi dalam masa sama dia mengutuk tindakan Hamas. Katanya Hamas telah memulakan konflik pada kali ini. Hamas yang mulakan pada 7 Oktober. Jadi bila kita berbual tentang Hamas ni, orang mengatakan Hamas ni adalah gerakan teroris. Tapi bila kita katakan dia hanya berada di Gaza, bagaimana pula dengan rakyat Palestin yang berada di West Bank yang juga turut dikenakan, orang kata kalau tengok tu ada satu video harassment terhadap gadis-gadis di sana, dan mereka juga disekat, antaranya pelbagai aktiviti mereka juga disekat. Jadi ada dibunuh juga. Dibunuh, ya betul, dibunuh di West Bank dan sebagainya. Tapi apa pendapat doktor tentang Hamas sebenarnya yang you faham sendiri, apa itu Hamas? Hamas secara umumnya satu kumpulan, satu jemaah daripada rakyat Palestin yang mereka rasa mereka perlu tanggungjawab terhadap negara mereka, terhadap ummah mereka, terhadap agama mereka. Asal usulnya Syekh Ahmad Yasin satu orang mengajar dekat masjid, mengajar tilawah Quran je. Bila jadi ini isu semakin besar 1978. Mula dengan panggil Thawratul Masajid, revolusi masjid-masjid. Kemudian naik sikit jadi Thawratul Hijarah, revolusi batu. 92 jadi Al-Intifadah. Semakin naik. Ini sejarah Hamas. Lepas tu kita nak faham sebelum ni kebanyakan orang liberal yang berjihad sama Fatah, sama Jabhah Sya'biyah, yang masuk konsep Islamik, konsep jihad adalah Hamas. Okey. Kemudian ini Hamas, kalau orang tengok Syekh Ahmad Yasin tahun hujung 70-an dia dah ada degree. Jadi nak cakap bukan orang putus asa dengan kehidupan. Ini orang Hamas bukan macam ni. Orang Hamas semua berjaya. Nak cakap contohnya Dr. Arwah, Dr. Abdul Aziz Rantisi, the first specialist children and family doctor dekat Timur Tengah. Dia doktor spesialis kanak-kanak dan keluarga, orang pertama. Nak cakap siapa lagi? Yahya Ayyash, budak cemerlang number 1 di Universiti Birzeit. Universiti Birzeit antara top 500 universiti dunia. Dia budak cemerlang number 1 dalam electrical engineering. Dia yang masuk ni bom-bom yang ni dekat Hamas. Nak tengok Muhyiddin Sharif, sama. Electronic engineering. Maksud nak cakap mereka semua orang berjaya. Tapi berjaya dunia tidak mencukupi untuk berjaya akhirat juga. Saya juga nak tanggungjawab terhadap negara kita. So, ini orang Hamas. Orang berjaya. Nombor 1. So, jangan cakap ni orang nak pergi bunuh diri atau orang putus asa dengan dunia. Tak. So, mereka semua berjaya. Kebanyakan daripada mereka orang kaya. Bukan Allah susah ni, tak ada duit. Okey, tak apa, pergi matilah. Tak ada macam tu. Dan kalau mereka nak jual diri, ramai orang sanggup beli mereka. Ramai. Tapi mereka jual diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah Hamas. Orang tanggungjawab terhadap Allah dengan terhadap negara mereka. Orang kata Hamas teroris. Saya orang sokong Palestin dan sokong siapa-siapa yang menyokong Palestin. Mari kita tengok United Nations sendiri bagi justifikasi atau bagi introduction untuk teroris. Dia kata orang teroris yang halau orang daripada tempat asal mereka. Adakah Hamas halau orang? Tak ada. Hamas dihalau. Kata teroris juga, UN sendiri cakap teroris orang yang buat sistem apartheid. Hamas tak ada apartheid apa? Lepas tu ini Hamas tidak pergi negara orang. Sekarang ni Israel kata pergi Jordan, orang tak nak pergi. Pergi Sina, Mesir, orang tak nak pergi.
Kita tidak mahu negara orang. Kita nak negara kita. Sekarang ni, demo kata kita teroris, kita akan teruskan lawan kamu. Saya cakap Yahudi. Kita orang Palestin yang Hamas bahagian daripada mereka. Lawan orang Zionis sehingga dia keluar daripada negara mereka, negara kita. So, keluar daripada negara kita, habis. Kita tak ada apa dengan demo. Awak curi negara saya. Keluar daripada negara saya, selesai masalah. Ini Hamas cakap, ini kita cakap, ini semua umat Islam cakap. Jadi, kalau katakan orang yang buat macam tu, you anggap teroris, terpulang kepada awak. Saya tak wajib ikut pentafsiran awak. You ada pentafsiran, saya ada pentafsiran. You kata Hamas teroris, saya kata Hamas mujahidin. You kata Hamas pengganas penjahat, saya kata Hamas orang jaga negara dia. Ini yang orang kena faham. Minta maaf, ramai orang ada silap faham. Orang kata kita support Hamas, kita sokong Hamas. Tapi kali ini, Hamas yang bermula. Saya kata, sedarlah. Sejarah kita dengan orang Zionis tidak bermula daripada 7 hari bulan Oktober. Kita hampir 80 ke 90 tahun. Daripada zaman Britain, mari ambil negara kita dan bagi untuk orang Zionis. Jadi, kalau you fikir daripada 7 hari bulan Oktober, salah. Betulkan sejarah awak. Kita dah 75 lebih. Kita dah tengok family kita. Masa Naza kata, ada kemungkinan kita balik. Masa Naza ada yang kata, aku sendiri ada nenek. Kata, kalau saya mati dan orang balik ke Palestin, bawa mayat saya ke Palestin. Dan ini konsep semua orang Palestin yang bermaruah. Semua orang Palestin yang jujur. Kalau ada khianat, kalau saya tak tahu, mungkin ada. Kalau ada yang khianat, kalau ada yang cari dunia, kalau orang tidak bermaruah, maruah dia fulus, terpulang kepada dia. Tapi kita orang nak negara kita, keluar, kita nak semua orang yang bukan daripada negara kita keluar, itu je. Itu sahaja kesudahannya. Yes. Betul, insyaAllah. Dan itu juga yang didoakan oleh setiap seorang dari kita untuk bumi Palestin. Saya nak bertanya pula kepada Cik Nabiah tentang mengenai inisiatif tadi kan. Kalau kita tahu tadi, bila kita bercakap mengenai isu ini, setiap seorang perlunya ada role masing-masing. Dan My Fun Action juga ada melakukan inisiatif. Bukan sahaja di luar negara, tapi berkaitan dengan isu ini juga, ada inisiatif dalam negara. Boleh tak ceritakan sedikit? Kalau kami di My Foundation yang fokusnya pembangunan belia tadi, dan Alhamdulillah kita ada 8 buah cawangan. Malaysia is our headquarters, and then cawangan di Indonesia, Jepun, Turki, Egypt dan Afrika serta Korea. Jadi cawangan ni tadi berperanan, semua berperanan. Kalau kami di sini, kita siap buat free content workshop. Our media team bersama-sama dengan belia, kita pergi road tour ke universiti-universiti dengan kita dapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk solidariti Palestin. Jadi di sana kita bukan hanya berkongsi cerita tentang Palestin, kita ada bagi motivasi juga sebab anak muda ni mereka perlu keluar kepada masyarakat dan berbakti. Macam tadi kalau kita tengok apa yang berlaku di Palestin, macam doktor sebutkan, mereka semuanya memang bijaksana. They are professors, doctors. Kalau kita melihat, mereka ni memang sampai level PhD study. Kenapa kita di Malaysia, di saat keamanan yang ada, ramai orang tak nak sambung belajar. Sambung belajar cukup sampai SPM, cepat kaya, cukup. Sebenarnya benda tu kurang betul. Kita perlu betulkan balik mentaliti kita. Kalau doktor selalu tekankan, mentaliti kita kena kuat. Sambung study, sampai ke peringkat tertinggi, malah tim kami sendiri ada tim researchnya, dan kemudiannya kita galakkan belia ni berkongsi di media sosial. Apa yang doktor kata sangat betul, sebab malah dituliskan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Jihad, bukunya sangatlah tebal sejengkal saya rasa, ada disebutkan tentang jihad media. Sama ada kalau siapa yang pakar dalam bidang copywriting, menulis, teruskan menulis. Siapa yang pakar dalam bidang editing video, teruskan buat edit video. Jadi masing-masing ada kepakaran masing-masing. Ada orang yang pakar dalam bidang ekonomi, teruskan buat food supply chain Muslim based.
Kalau ada supply chain tekstil, ada supply chain lain, kita berjihad mengikut kapasiti kita sekarang yang ada. Kalau dia sebagai seorang pendidik, didik anak bangsa, bagi motivasi, belajar sungguh-sungguh, jadi pakar. Dan kita perlu kuasai dunia ni. Betul. Kalau apa yang kita melihat sekarang, keadaan yang berlaku, food supply chain owned by negara dia juga. Kan? Jadi Alhamdulillah bila kita boykot, negara-negara lain boykot. Kalau macam sekarang kita baca berita pagi tadi, mereka kekurangan 1 trilion USD untuk membeli senjata. Jadi maksudnya Atas faktor boykot, coalition, collaborative efforts from all of us, from all over the world. Kalau kami di sini, bila kita buat road tour, kita buat terus lot untuk mereka ni berkongsi di media sosial. Kita ada buat Telegram group, nama dia Cyber Troopers Palestine. Dekat situ kita upload berita semasa, gambar dan copywriting kita dah sediakan. Jadi kita minta mereka ini sebarkan. Ya, tinggal subscribe and then copy and then upload ke media sosial dia. Pakailah pelbagai jenis platform yang ada. Twitter, X kan, X and then TikTok, Instagram, Facebook, gunakan. Kalau satu account kena tutup, buat lagi yang baru. Tapi pendapat Cik Nabiah, kenapa suara anak muda ni perlu diperluaskan? Kenapa pentingnya suara anak muda untuk isu ini? Okey, kalau kita melihat tadi apa yang doktor sebutkan, usaha-usaha yang sampai ke Gaza, hasil rakyat. Jadi kita adalah sebahagian daripada rakyat, kita sebahagian daripada komuniti. Kalau pemimpin tak mampu buat dari segi polisinya, mungkin ada sekatan-sekatan hubungan diplomasinya, ada perjanjiannya sebelum ni yang dilaksanakan. Jadi inilah peranan kita sebahagian daripada komuniti untuk melaksanakan. Ada hasil, terbukti ada hasil. This is the time. Menggunakan kepakaran kita, sebarkan kesedaran, kemudiannya apa perlu buat? Bertindak mengikut kapasiti kita. Kalau kita tak mampu nak memberi arahan secara, yalah kita bukan pemimpin, tapi kita pemimpin diri kita sendiri. Izinkan saya boleh saya nak kongsikan tentang surah Al-Kahfi yang sangat relate dengan sebenarnya belia. Surah 18 ayat ke-19. Saya bacakan terjemahannya. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini." Dalam erti kata lain, mereka berlindung keimanan, menjaga keimanan, membawa duit. Kalau tadi doktor sebut, pemimpin Hamas tadi bukan saja bijaksana, mereka juga kaya. Jadi kita perlukan belia yang kaya. Macam mana nak kaya? Kita perlu hidupkan ekonomi kita Islam based, Muslim based, by Muslim first. Kenapa tidak? Kalau fast food company owned by Israel ni kita dah boycott, kenapa tidak kita buka banyakkan lagi fast food Muslim based, own Muslim. Kita dah nak kena mula adakan our system in food security. Kalau beras tak cukup, kita boleh sustain. Kalau berlaku COVID, banyak perkara yang kita tak boleh nak sustain sebab it's not produced by us. Kita banyak import. Betul. Itu yang berlaku. Jadi perlu hidupkan ekonomi yang kita ada sekarang. Kerana disebutkan lagi dalam ayat ni, dan bawalah sebahagian makanan imu itu untukmu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Bila sebut tentang lemah lembut, it's related to professionalism. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan segala tindakan-tindakan ni mengikut prosedur yang betul, secara profesionalnya. Jadi pemuda Al-Kahfi ni mengajarkan kita macam mana nak survive dengan keimanan kita sekarang ni, suasana sekarang ni dalam cara yang betul. At the same time, kena kaya. Tapi jangan hidup mewah. Bayangkan apa yang berlaku. Saya berjumpa dengan rakan kerjasama kami. Dia doktor lah. Mak dia call dia sampai nangis-nangis. Mak dia minta maaf. Sebab apa? Sebab mak dia kena koyakkan buku-buku master, thesis, PhD dia tu untuk jadikan bahan bakar untuk bakar roti. Dan rumah dia yang masih ada, belum dibom tu, ada lebih kurang 200 orang berlindung di rumah dia. Jadi library rumah dia tu dibuat dapur. Sebab nak bakar roti untuk bagi makan dekat semua orang. Jadi bila komuniti Islam ni kuat, komuniti kita kuat, kita ada our own system supply sendiri,
kita akan menjaga sistem kita. Itu yang paling penting. Kalau kita sekarang, ada tak jiran kita tak makan, ada orang bertanya tak? Jangan kata jiran lah, mungkin klik ke, kan? Dia tahu kita busy, ada tak dia bertanya? Itu yang kena pupuk. Itu yang kita mungkin masih kurang. Yang paling susah tu nak memanusiakan manusia. Itu yang kita perlu ada sekarang. Kalau kita sekarang ni mungkin selama ni tak concern tentang orang lain ataupun roommate ke, housemate ke, klik ke, kita dah mula kena berperanan bertanya. Malah kalau kami cawangan di Jepun dan Korea, kita ada 8 Islamic Center di Jepun, ramai. Kalau dulu yang masuk Islam mungkin 3-4 orang sebulan. Tapi berlakunya Palestin makin bertambah. Sebab yang refer our Islamic Center pun makin bertambah tentang Islam. Jadi kalau kita punya rakan kerjasama dan kita punya team di sana, kita menggalakkan lagi untuk Muslim revert di sana, usaha dakwah di sana, sebaran Al-Qurannya, informasinya di situ. Bila dengar apa doktor kata tadi, isu kita, dan saya rasa ini adalah isu saya. Anak saudara kita. Anak saudara kita. Betul. Saya dah mula terbuka benda tu. Sebab sebenarnya kita isu Palestin. Sebenarnya isu kita. Mungkin doktor boleh cerita secara ringkas lah. Mungkin ada yang tidak faham. Bagaimana wujudnya, kita faham 1948 datang orang-orang Yahudi yang telah dihalau oleh berlakunya peristiwa Holocaust, dihalau, tidak ada tempat untuk duduk, kembali ke Palestin, dan diorang claim itulah tanah yang dijanjikan. Sebenarnya fahaman rejim Zionis ini dimulakan oleh seorang pemuda Yahudi berasal daripada Swiss yang bernama Theodor Herzl. Minta maaf kalau saya salah cakap. Mungkin tak doktor ceritakan sedikit secara ringkas bagaimana dia sebagai seorang wartawan boleh menyebarkan fahaman tu, dan sehingga hari ini wujud negara Israel. Kalau kita nak cakap pasal Theodor Herzl, dia orang muda. Lepas tu kalau nak cakap, dia antara orang lembut. Memang tengok gambar dia, nampak macam cute. Senjata dia adalah pen. Dia orang penulis, jurnalis. Okey, dia buat Kongres Zionis yang pertama 1897 di Swiss, dan mereka buat perancangan mereka nak negara untuk mereka. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dia 1897 buat dekat Swiss. Kemudian dalam 1910, 1909 macam tu, dia pergi jumpa Sultan Abdul Hamid kedua. Dia jumpa Sultan Abdul Hamid kedua, dia minta satu rumah. Kita kena faham orang muda dan kuasa orang muda dan perancangan, kepentingan perancangan. Dia dekat Swiss 1897, dia nak buat satu negara. Pergi jumpa Sultan Abdul Hamid nak satu rumah. Jadi bila kita tengok macam ni, Sultan Abdul Hamid memang tidak benarkan, tidak bagi. Lepas tu kita tahu masa tu wilayah Osmaniyah orang panggil Ar-Rajulul Marid, orang yang sakit, sebab banyak hutang masa tu. Theodor Herzl kata kepada Sultan Abdul Hamid, aku bayar semua hutang. Sultan Abdul Hamid kata tak nak. Lepas tu kata, aku bayar semua hutang negara Osmaniyah, wilayah Osmaniyah, dan saya bagi emas berkilo-kilo, bukan gram. Sultan Abdul Hamid kata kepada dia, Herzl, harga Palestin adalah darah 60 juta syahid. Tahun bila ni? 1909, 1910. Dia kata 60 juta syahid. Sampai hari ni berapa juta? Kita lah, saya rasa lebih daripada 200 juta. Okey. Lepas tu, Herzl tidak putus asa. Budak yang cute ni. Budak yang lembut. Budak yang ada pen sahaja. Dia tidak putus asa. Pergi jumpa. Sultan Abdul Hamid kata kepada dia, tunggu. Apabila orang jatuhkan Sultan Abdul Hamid, kamu akan dapat Palestin bercuma. Dan ini yang berlaku. Nak cakap apa? Sekarang ni, Theodor Herzl, dia usaha seorang muda. Yang bukan askar, bukan tentera, bukan. Pen je, dia penulis. Jadi,
dia dapat. Yang saya tidak nafi yang menyokong dia, Rothschild ni yang beli kepada dia tanah, dia guna duit, dia orang duit, orang kewangan, orang businessman, beli kepada dia tanah itu boleh kata bermulaan mereka mula curi Palestin adalah masa Rothschild beli tanah untuk bagi Theodor Herzl untuk menunaikan cita-cita dia. Dan yang membantu mereka juga, kita tidak lupa perjanjian Balfour. Balfour, Menteri Luar Negeri Britain, dia janji kepada orang Yahudi dapat dengan pembohongan yang besar. Dia kata, tanah tanpa rakyat, itu Palestin, untuk rakyat tanpa tanah air. Which is tak betul. Kita orang sebelum Nabi Ibrahim ada di Palestin. Kita ada sebelum Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Ibrahim pergi dengan Lut, wa najjaynahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin. Kita ada sebelum Nabi Ibrahim, kita ada sana. Jadi ini Balfour bagi kepada Herzl perjanjian ini, dan saya suka selalu cakap perjanjian orang yang tidak memiliki untuk orang yang tidak layak. Balfour nak bagi, kalau dia mau kesian Yahudi, terpulang kepada awak, aku tak campur. You kesian mereka, bagilah mereka London, bagilah mereka Manchester, bagilah mereka Tottenham, apa-apa ham, terpulang kepada awak. Jangan bagi dia negara saya. Balfour bagi untuk Herzl. Dia sekarang ni tengah buat, saya kata masih lagi, walaupun dia kata dah bina negara dia, walaupun United Nations sudah iktiraf, sudah mengaku Israel adalah negara, saya tidak mengaku Israel dan tidak mengaku United Nations juga. Saya mengaku satu sahaja, senjata mujahidin sahaja. Itu yang kita mengaku. Itu yang kita harap lepas Allah SWT. Nombor satu Allah, kemudian senjata orang mujahidin. Jadi nak cakap, sekarang ni bila Herzl dan tim Zionis masuk Palestin dengan janjian atau perjanjian Balfour, mereka akan keluar dengan perjanjian Allah. وَلَا يَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Kita akan masuk Masjid Al-Aqsa seperti mana kita masuk kali pertama. Kali pertama kita tidak merayu. Kali pertama kita tidak nego. Kali pertama kita tidak menangis-menangis. Kita tidak minta-minta. Kita masuk dengan senjata. Kali kedua akan masuk dengan senjata. Jadi, orang muda nak cakap, yang support dengan money, orang muda. Yang buat perancangan, orang muda. Semua yang berlaku sekarang ni mula dengan perancangan Theodor Herzl. Kita boleh buat lebih daripada dia. Zaman kita sekarang lebih canggih. Kita lebih pandai daripada dia. Kita sahaja perlu percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kita sekarang ni, yang orang media ada, yang orang buat konten ada, yang penulis ada, dan saya nak habiskan kata saya dengan yang baru-baru ni saya dengar daripada Syekh Muhammad Hassan Ad-Dudu, orang Mauritania, dan dia ahli Majlis Ulama' Muslimin. Dia kata, apa yang kamu mampu buat jadi wajib atas awak. Benarlah sebenarnya anak muda tu yang sebenarnya sangat penting untuk sebarang apa sahaja yang diperancangkan oleh sebuah negara, oleh sebuah organisasi. Dan inilah yang Maya Fund Action cuba bawakan. Bukanlah kita menginspirasikan Theodor Herzl ni, tetapi kita mengambil iktibar bahawa suara anak muda dan inisiatif anak muda itu sebenarnya boleh membawa satu hasil. Dan untuk menjatuhkan semula, pada saya lah, apa yang saya faham, menjatuhkan semula rejim ini adalah bermula daripada anak muda semula. Betul. Cik Nabiah, kalau boleh setuju dengan kata-kata saya tu. Betul. Sebab itu yang ditunjukkan Ashabul Kahfi. Itu yang ditunjukkan oleh para nabi. Anak-anak muda ni yang membawa, sebab ada tenaga, ada fikirannya masih lagi clear. Jadi mengoptimumkan potensi yang ada dalam bidang apa pun untuk menguatkan lagi institusi kita yang ada sekarang. Jadi saya kira mungkin sampai di sini sahaja, Doktor, di perbualan kita.
saya nak ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Abdul Rahman kerana sudi bersama kami pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Cik Nabiha daripada My Fund Action berkongsi antara inisiatif yang dijalankan oleh My Fund Action, NGO Malaysia terhadap isu yang berada di Gaza ini. Dan saya harap semoga apa yang disampaikan hari ini oleh Dr. dan juga Cik Nabiha mendapat, orang kata, diterima baik oleh semua yang menonton dan sedikit sebanyak kita ambil iktibar. Dan ada perkara yang mungkin kita tak tahu sebelum ini dan Alhamdulillah setelah diterangkan kita dapat tahu perkara tersebut. Dan buat mereka, saya tak tahu first video kita telah di-restrict di YouTube. Ya, restricted di YouTube. Saya tak, mungkin dari segi mungkin visualnya. Kami cuba insyaAllah nanti kita kongsikan. Tapi untuk mereka yang menonton, silalah sebarkan perkara ini. Macam doktor kata tadi kan, kalau boleh mengangkat gambar, wajib mengangkat gambar. Kalau boleh menulis, wajib menulis. Jadi kalau boleh memahami, wajib memahamikan orang lain. Betul tak? Betul. Wajib klik share. Klik share, like, subscribe juga insyaAllah. Okey, itu sahaja untuk berbenang minggu ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi. Selagi kita boleh meneruskan, wajib untuk kita teruskan. Betul doktor? Saya nak cakap saja untuk semua penonton, mana-mana ada konten Palestin, support Palestin. Kita tak nak dalam hati sahaja, kita kena buat perkara untuk Palestin. Okey, terima kasih. Dan Cik Nabi ada sebarang kata-kata? Terima kasih kepada Aiman. Zaidi. Terima kasih kepada Zaidi. Terima kasih kepada Zaidi. Doktor dah lupa nanti tu. Terima kasih kepada yang menonton juga, yang bersama-sama kami, dan kemudiannya teruskan perjuangan kita sebagai anak muda dengan kapasiti yang kita ada, mengoptimumkan dan sinergikan kekuatan dan kepakaran kita semua demi, bukanlah kita kata demi Palestin je, sebenarnya demi Islam seluruh dunia. Itu sahaja untuk minggu ini. Jumpa lagi insyaAllah dalam berbenang episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Selamat malam.